sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi. Apapun Nabi ajar dah. Dalam kita nak membina rumah tangga, ada garis panduan dah bagi dah. Pertama-tamanya, kenapa kahwin? Hanya kenapa nak kahwin? Imam biasa dia tanya, kenapa kamu nak kahwin ni? Mak ayah bising. Kenapa nak kahwin? Saya dah tak tahan tengok perempuan ni dah. La ilaha illallah, tahu betul. Yang kenapa nak kahwin? Duit dah cukup, kahwin lah, dia kata. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan saya habis kahwin dah, Imam. Tinggal saya je belum. Sebab kawan-kawan kahwin. Kenapa kahwin? Mak saya hari-hari bising. Bila nak kahwin, bila nak kahwin. Saya kahwin lah. Susah kan? Susah betul nak jumpa yang betul-betul. Dan yang paling baik sekali, kenapa kamu nak kahwin? Imam, insya-Allah saya kahwin ni kerana Allah. Sebab biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ini adalah lelaki yang dah kahwin. Faham? Macam tu dah. Faham? Lelaki yang dah kahwin, dia berani jawabnya tu, saya kahwin kerana Allah. Itu pula masalah dah kan? Dah berubah dah. Tapi pentingnya untuk kita memperbetulkan niat. Baru-baru ni kan kita dengar ceramah tentang ma'al hijrah kan? Pentingnya niat. Inna a'malu bin niat, innamal a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. So niat tu perlu diperbetulkan. Berkahwinlah, binalah rumah tangga kerana Allah. Bukan sebab dah lama kawan, bukan sebab dah kenal hati budi, bukan. Ada orang dah kenal hati budi sampai kesudah berkawan, tak kahwin. Tapi kahwin ni kenapa? Kerana Allah. Ya. Dan memanglah saling sesuai. Kami nak mengelakkan berlakunya perbuatan yang Allah tidak sukai, maka kami kahwin. Sebelum pada tu ada garis panduan yang dah diberikan, iaitu Nabi ajar, kalau kamu nak kahwin, tengoklah 4 perkara. Nabi kata, pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Tengok lima liha, tengok harta kekayaan dia, tengok. Yang ketiga, tengok linasabiha atau lihasabiha, tengok keturunan dia. Dan yang keempatnya, lidiniha, tengok kerana agama dia. Empat ni penting. Pertama, li jamaliha, cantik penting. Macam mana kalau hari pertama tengok muka pun tak selera, macam mana? Nak menghadap bukan sehari dua, nak menghadap sepanjang hayat kan? Jam tu payah Ustaz, yang cantik tak nak kat saya, dia kata. Kena ingat, itulah maha kuasa Allah. Allah jadikan manusia ni mata tak sama. Ada orang tengok dia ni lawa, ada orang tengok dia ni tak lawa. Contoh, Pioris tu, dia nampak ni lofa lawa sangat, dekat saya biasa-biasa je. Contoh kan? Mata beza-beza, nampak tak? Yang penting cantik kat kita, sudah kan? Kedua, tengok harta dia, duit dia, bukan nak mengerjakan. Paling tidak kita tahu dekat mana kedudukan kita nak jaga dia. Yang ketiga, tengok keturunan dia, keturunan yang baik-baik. Bukan tengok dia Jawa ke Minang ke Mendeliang Bugis Banjar, bukan. Tengok keturunan yang baik-baik. Bapaknya imam, mak ustazah, adik-beradiknya hafaz Quran, Allah baik kan? Tapi kalau tak ada semua ni pun, paling tidak Nabi kata, jagalah agama. Tengok agama. Sebab kalau ada agama, muka tak lawa boleh adjust. Hari-hari tonyoh krim, yang kedut boleh tegang, gigi ke depan boleh masuk ke dalam, telinga capang boleh letak selotip, boleh lekat kan, semua boleh adjust. Muka hitam boleh jadi putih, yang putih boleh jadi hitam, sebab dia ada sama dengan bini dia. Dia suka dengan bini ni hitam, dia pun hitam juga, berjemur dia boleh.
Duit tak ada, jangan risau. Mungkin dengan tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasul, jaga syariat, Allah murahkan rezeki keluarga dia. Mungkin dia keturunannya bukan yang baik-baik, bapaknya pencuri, maknya menipu, adik-beradiknya macam-macam lah, macam-macam perangai buat pecah rumah, macam-macam. Tapi bila kita kahwin dengan cara yang betul, niat yang betul, dapat melahirkan keturunan zuriat yang baik-baik. Nampak? Itu sebabnya pentingnya kita melihat daripada aspek agama. Begitu juga dalam suami isteri ini, hari ini Tuhan tak sama macam dulu. Hari ini cabaran yang sangat hebat. Dengan adanya media sosial menyebabkan kita seringkali bertelagak, gaduh. Kenapa? Bila dulu orang bergaduh hanya tengok rumah jiran sebelah aja. Abang, orang sebelah tukar tikar getah. Tikar getah hanya bukan kapet. Tikar getah dia lawa, abang. Tikar getah kita lama dah tak tukar. Tolonglah abang, tukarlah. Buat hutang. Dulu boleh hutang, kan? Dulu duit pun banyak simpan bawah tikar getah. Sejuk duit tu. Ingat tak dulu? Kan? Saya ingat mak saya simpan dalam bawah tikar getah dulu. Jadi rumah tu nampak mahal bila pakai tikar getah tu. Sebab coraknya tu nampak macam tile yang mahal-mahal dulu. Tapi sekarang orang dah tak tengok dekat situ, tak payah tinjau jangan sebelah, dia tengok dalam Facebook. Jadi manusia akan terganggu dengan itu. Itu sebab hati-hati. Kadang-kadang kenapa manusia ni tak bahagia? Kenapa manusia ni tak bahagia? Bahagia tu apa? Betul ke bahagia tu kaya? Betul ke bahagia tu kaya? Saya tanya. Bahagia tu kaya ke? Tak semestinya. Ada orang tu kaya, duit banyak tapi tak bahagia. Menong aja. Kaya, duit banyak, hutang pun banyak, kan? Yang datang ni cuma tengok, kadang-kadang biasa-biasa je, tapi dalam beg duit dia penuh. Nampak selamba-selamba je, kan? Betul tak? Ada orang macam tu. Itu sebab saya selalu pesan, jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Melur untuk Firdaus, kan? Akhirnya dia sedar, kan? Melur itulah segala-galanya. Mengenai nangis, nyampah, kan? Saya tak tengok, saya tajuk je, kan? Risik pada hati. Tu, kan? Maknanya bahagia tu juga yang penting. Semua cerita bahagia. Dan bahagia ni bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia ni melihatkan kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Nampak cawan biasa, kan? Nampak cawan biasa, tapi kalau dimanfaatkan, maka dia tentu ada nilai. Contoh, kalau gelas mahal, kan, berpuluh ribu, tapi dalam tak ada air, buat apa? Tengok je lah. Betul tak? Maknanya cara kita ni, sampai sumbing-sumbing cawan tu pakai lagi. Sebab apa? Bermakna isteri tu muka tak adalah lawa sangat, tapi bila dia masak, la ilaha illallah, sampai ke siku jilat sedapnya. Ya Allah, apa ikan mula dia masak sedap betul.
Apa binatang ini goreng ni? Sedap. Kambing goreng sedap, ikan goreng sedap, semua ni gorengnya sedap betul. Dia masak goreng bawang lah, masuk bawang sikit, oh Allah, goreng kunyit yang sedap. Contoh-contoh. Itulah keadaannya. Nak bagi gambaran. Tapi manusia jadi tak bahagia sebab apa? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Itu yang dalam Facebook tu. Ya Allah bang, rumah dia besar, kereta dia besar, suami ni biarlah. Itulah cakap dengan awak macam tu lah. Biar. Cuba belajar bersyukur. Pertama, tak boleh syukur, tak boleh bahagia tu. Tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Tak bahagia. Kedua, tengok orang yang lebih daripada dia. Dia lupa tengok orang yang lagi susah daripada dia. Tengok orang lagi susah, elok lagi aku, tidak-tidaknya aku berlaki. Abang, tengok orang tu, dia ambil gambar tangannya atas handbrake. Nyampah betul aku. Nak tunjukkan siapa? Ambil gambar ni, macam ni. Ambil gambar ni nak tunjukkan siapa? Apa mustahaknya? Cakap. Biar satu dunia nampak kau berlaki. Itu bukan kunci bahagia. Nak tunjuk-tunjuk dengan orang buat apa? Ada pula seorang tu kebetulan baru lepas bercerai. Matilah kau. Tak, aku doa kau janganlah lama kau kahwin. Nampak? Macam tu. Contohlah. Bahaya tunjuk-tunjuk ke orang ada penyakit ain tau. Tengok orang yang lebih, lupa tengok. Tak tengok orang susah, Allah sian dia. Setidak-tidaknya aku ada suami, kita pun tengok. Allah, tengok suami kita tidur dengan tak berbaju je dekat atas lantai. Alah, laki aku halah. Janji ada. Betul. Yang ketiga, kita sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha gigih kita semata-mata. Sebenarnya apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Kena ingat, anak sampai 7 orang tak bahagia lagi. Tengok anak memanglah, dia kata. Habis nak tengok apa lagi? Beranak rajin dia beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam ni beranak lah dia. Yang seorang tu tepuk nyamuk, yang pap, beranak. Yang faham, tak faham sudah. Meriah anaknya, la ilaha illallah, 10 anak. Itu sebab kita kena faham pasal rezeki. Rezeki daripada siapa? Rezeki daripada Allah. 3 hakikat rezeki yang kita kena faham. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Ada orang punca rezeki dia gaji. Ada orang punca rezeki dia naik pangkat. Ada orang punca rezekinya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman menjadi. Ada orang rezeki dia anak-anak dia berjaya. Ada orang punca rezeki dia makcik dia meninggal, tinggalkan duit tanah, tak ada orang lain yang boleh terima, dia je terima. Punca rezeki Allah tentukan. Kedua, kadarnya Allah tentukan berapa banyak. Jadi kepada penyawat-penyawat awam, tak lama lagi Perdana Menteri nak buat pengumuman dalam belanjawan bagi menghargai penyawat awam. Dengan ini diumumkan insentif kewangan berjumlah RM700. Ada orang tu setakat 700 baik, tak payah kita kan. Jangan.
Sebab kena fikir, kadar Allah tentukan kan. Itu hanya medium saja, tapi Allah sebenarnya yang izinkan 700 tu. Dan begitu juga yang ketiga, Allah tentukan bila kita dapat rezeki tu. Tu yang ada orang kahwin tu lepas 10 tahun baru dapat anak. Anak orang tu dah lah lepas 10 tahun tak berhenti lepas tu. Contoh, anak orang tu dapat rezeki bila? Bila anak dah besar. Masa kecil dulu susahnya hidup, kejap-kejap minta nasi sama orang, kejap minta beras sama orang, minta lauk sama orang, tolonglah anak je makan banyak ni. Tapi bila dah besar, anak masing-masing dah kerja, maknya hantar mesej dalam grup family, dimaklumkan hari ini telah masuk 28 hari bulan, masih ada anak-anak yang belum bayar duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu. Trend RM500 seorang kali 10 orang, RM5,000. Allah tentukan. Jadi hari ni kita nak cari keluarga bahagia ni, itu sebab kena perbetulkan. Jangan ingat bahagia itu kaya, sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Duit banyak mana pernah cukup? Nabi macam mana? 2 lembah emas tau, bukannya 2 guni, 2 lembah. Dia akan minta lembah yang ketiga. Kita cakap iya ke? Betul ke macam tu? Betul. Orang kaya kat luar sana tak cukup-cukup. Duit berjuta. Ada seorang orang kaya tu saya jumpa, dia garu kepala ni. Aduh, pening Ustaz, pening. Kenapa? Dalam bank tengah 10 juta. Tak rasa nak bunuh orang ni. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Faham? Kita dapat 100,000 senyum dah, alhamdulillah. Nak pergi berjalan mana ni weh? Kan? Rombongan gelang kahwin, berjalan aja agaknya lah, pergi KL 100,000 dah kan. Mulalah tambah dapur buat drive thru. Sebab duit pada kita besar, tapi pada setengah orang. Tu yang Nabi sebut